Buletin Didik 16 Jun bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Grade Purata Nasional GPN bagi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 adalah 4.86 mata dengan 9,696 calon atau 2.54% daripada 382,156 calon menduduki memperolehi semua A. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid, beliau berpuas hati dengan GPN berkenaan setelah mengambil kira calon terbabit adalah kohort pertama mengikuti kurikulum standard sekolah menengah KSSM di tingkatan 1 pada 2017 selain cabaran pembelajaran norma baru akibat pandemik COVID-19. Ketika mengumumkan keputusan SPM 2021 di Putrajaya siang tadi, Datuk Nur Zamani memaklumkan 11,334 calon lulus semua mata pelajaran. 336,630 calon juga layak menerima sijil apabila lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah termasuk 975 calon berkeperluan khas. Saya tidak membuat perbandingan kami sedar kepada GPN tersebut, tetapi atas kekuatan masing-masing kerana ini adalah kohort pertama yang menduduki KSSM, maka beberapa mata pelajaran yang sebut tadi seperti 3 kategori tadi, dan ini kita kata ada mata pelajaran yang baru, format peperiksaan baru, mata pelajaran sedia ada, format baru, dan mata pelajaran sedia ada dan juga format sedia ada. Itu juga kita lihat kepada beberapa perkara. Ini kita akan membuat penelitian, analisis kajian, meneliti apakah faktor-faktor yang boleh membantu bagi mata pelajaran yang boleh meningkatkan pencapaian penguasaan anak-anak kita. Tambahnya, pelaksanaan KSSM bertujuan menyediakan calon dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi memenuhi keperluan negara pada masa hadapan sejajar hasrat terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Mata pelajaran baru iaitu Seni Halus 2D, Tarian dan Aspirasi Tarian menunjukkan prestasi terbaik. Manakala mata pelajaran sedia ada dengan format baru dengan prestasi tertinggi adalah Bahasa Kadazan Dusun. Untuk rekod, 407,097 calon mendaftar peperiksaan SPM 2021 di 3,382 pusat peperiksaan. Buat julung kalinya, penguasaan bahasa Inggeris calon dilaporkan dalam 2 bentuk pelaporan iaitu dalam grade SPM dan berdasarkan tahap Common European Framework of Reference for Languages CEFR. CEFR adalah piawaian antarabangsa yang digunakan untuk menunjukkan tahap penguasaan bahasa murid. Pelaporan ini tertera pada sijil SPM dan calon juga akan menerima penyataan keputusan bahasa Inggeris yang melaporkan tahap penguasaan keseluruhan dan juga mengikut kemahiran berdasarkan tahap CEFR iaitu tahap Pre-A1 iaitu tahap yang paling rendah sehingga C1 iaitu tahap paling tinggi. Jelas beliau, Kementerian Pendidikan turut melibatkan pakar pentaksiran luar negara bagi tujuan penandaarasan dan penjaminan kualiti peperiksaan SPM 2021, antaranya Cambridge Assessment English CAE, Cambridge Assessment International Education CAIE dan Pearson, masing-masing dari United Kingdom. KPM akan menjalankan postmortem bagi mengenal pasti punca 24,941 calon SPM 2021 tidak menduduki peperiksaan itu. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin berkata kementerian akan melihat trend tahun-tahun sebelumnya dan mengenal pasti pendekatan yang boleh diambil bagi menyelesaikan isu terbabit. Dia macam-macam, pelbagai faktor yang ada dalam konteks seperti mana saya sebut tadi. Kalau calon tu calon sekolah, pihak sekolah memang akan cuba pastikan mereka akan kembali ke sekolah dan tidak ketinggalan. Tetapi berdasarkan tinjauan kami pun di bawah, kita lihat bahawa walaupun ada intervensi daripada pihak sekolah, kadang-kadang murid itu sendiri mengambil keputusan untuk tidak meneruskan atas sebab-sebab yang tertentu. And we have to go through the details to see adakah trend ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya dan kalau terdapat peningkatan dan apakah pendekatan-pendekatan itu yang kita akan laksanakan.
Tambah beliau, pihaknya sentiasa mendekati pelajar dan keluarga yang dikenal pasti mempunyai masalah sehingga menyebabkan pembelajaran terganggu dan tidak dapat meneruskan pengajian atau tidak menduduki peperiksaan khususnya SPM. Beliau ditemui pada sidang media selepas melakukan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Prisin 181 Putrajaya. Perlis mencatat peningkatan grade purata negeri GPN apabila keputusan SPM negeri itu meningkat 0.16% berbanding 5.15 pada tahun 2020. Ia hasil konsep online teaching dan program Wake Up yang diperkenalkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis untuk pengukuhan akademik bagi calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021. Pengarah JPN Perlis Naharuddin Othman berkata, seramai 39 calon dari keseluruhan 3,597 calon memperoleh keputusan cemerlang grade A bagi semua mata pelajaran sekaligus yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Jadi walaupun kita tak boleh buat bengkel secara bersemuka dan sebagainya, tapi bengkel secara online dengan decentralizekan di sekolah itu masih dapat dijalankan. Dan saya rasa bagaimana kita bersedia untuk berhadapan dengan perubahan itu mungkin juga salah satu faktor yang menyebabkan kita mencapai satu keputusan yang baik pada hari ini. 7 buah sekolah di Perlis mengekalkan pencapaian 100% calon layak mendapat sijil, iaitu Sekolah SMK Derma, SM Sains Tuanku Said Putra, SMK Agama Perempuan Kangar, SMK Tuanku Lailatul Syarin, SMK Datuk Said Ayub, SMK Agama Arau dan Sekolah Agama Al-Islahiyah. Sementara itu, di Negeri Sembilan, 512 calon atau 3.52% dari 62 buah sekolah di Negeri Sembilan memperoleh keputusan cemerlang grade A dalam semua mata pelajaran. Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk Matfia Mat Jamin berkata 3 sekolah iaitu Kolej Tunku Krusia, Sekolah Menengah Sains Tuanku Aisyah Rohani dan Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir mencatat pencapaian semua A melebihi 30%. Pencapaian calon di bandar dan di luar bandar mengikut grade purata negeri pada tahun 2021 adalah seperti berikut. Dengan silibus baru KSSM, pencapaian GPN bandar ialah 4.58 dan luar bandar 4.81 dengan jurang 0.23 berbanding dengan sebelum KSSM pada tahun 2020 jurang ialah 0.09. Sementara itu, pelajar dari SMK King George V, Amal Suraya Abdul Aziz tidak menyangka memperoleh keputusan 11A biarpun berdepan tekanan akibat pandemik hingga mengambil keputusan menukar sekolah ketika di tingkatan 4. Terima kasih Kak Maya lah, sebab kalau diorang tak pindahkan sekolah pun saya pun tak tahu saya boleh dapat result macam ni ke hari ni kan. Memang kalau kelas online tu memang stres lah, sebab macam kadang-kadang cikgu terlajak masa sampai sejam lebih semua kan. Tapi kena banyak sabar lah. Seramai 14,868 calon sekolah kerajaan Negeri Sembilan mengambil peperiksaan SPM 2021 dari 124 buah sekolah. Bersua kembali. Pelbagai reaksi suka duka, lilangan air mata dan sorakan kegembiraan mewarnai Dewan Sekolah hari ini sejurus keputusan SPM diumumkan. Inilah hasil usaha dan pengorbanan yang dilakukan mereka selama 2 tahun. Apapun keputusannya, perjalanan anda masih panjang dan ini hanyalah permulaan bagi satu perjalanan baru.
Belajar dalam persekitaran pandemik COVID-19 bukanlah sesuatu yang mudah, namun inilah cabaran yang harus ditempuhi mereka. Bagi dua pelajar cemerlang SMK Presin 181 Putrajaya, Irzati Batrisha Ibrahim dan Aiman Zafri Sani Zuhairi, mereka tidak menolak kesukaran pembelajaran atas talian sebagai cabaran utama. Namun, berkat sokongan keluarga dan guru, cabaran itu berjaya diatasi. Panjang 2 tahun ni kan kita belajar ikut online, jadi saya macam struggle sendirilah untuk belajar sendiri, untuk faham sendiri apa. Banyak bantu. Lepas tu cikgu pula banyak bantu saya walaupun dalam online. Terima kasih cikgu-cikgu. Saya bangga sangat. Puan memang menjangkakan ke yang dia akan dapat pentas hari ini? Sebenarnya saya dah menjangkakan tapi tak adalah sampai macam ni sekali. Mak saya memberikan banyak semangat kepada saya. Dia nak saya dapat straight kan, tapi okey lah, saya boleh. Saya telah buat sebaik saya mungkin. Harapan saya yang paling besar sekali adalah usaha yang Aiman dah buat selama ni berbaloilah mendapat balasan yang setimpalnya. Ini pula cerita pelajar yang tidak pernah menjadikan kekurangan diri sebagai penghalang. Sebaliknya, ia dijadikan kekuatan yang mendorong untuk berjaya seperti pelajar normal yang lain. Itulah azam yang dipegang Tengku Abdul Aziz Tengku Mat Fauzi, pelajar berkeperluan khas dari Sekolah Menengah Imtiaz Dungun Terengganu yang mengalami masalah pendengaran. Memperoleh keputusan cemerlang 12A, dia bercita-cita mahu menjadi ahli fizik. Kita kena menganggap tu sebagai cabaran. Jadi kita kena atasi cabaran tu. So kita atasi cabaran dan kita just enjoy the process. So bila kita enjoy, InsyaAllah kita akan dapat kejayaan. Yang pertama saya ambil berat dia supaya dia sentiasa solat, doa, banyak baca Quran. Dia sekolah imtiaz pun dia hafal Quran kan. Dengan doa. Kemudian saya beritahu anak saya, walaupun kita ada masalah pendengaran, tapi anggaplah itu sebagai satu cubaan bagi dia, mendugaan dia. Dengan semangat dan iltizam yang tinggi, segalanya mampu tercapai dan menjadi punca kejayaan kepada para pelajar yang menerima keputusan SPM pada hari ini. Dan pastinya, ia merupakan titik permulaan bagi mereka untuk menempa kejayaan yang lebih besar dan membanggakan pada masa akan datang. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Jika usaha setinggi gunung, pasti cemerlang puncaknya. Fahmi Izzuddin melaporkan. Penderitaan ibu yang berjuang kerana kanser menjadi pencetus semangat Muhammad Syamil Aiman Nur Syam mencapai keputusan cemerlang 9A. Bagi Syamil, inilah hadiah istimewa buat ibu yang juga seorang ibu tunggal. Kehidupan keluarga anak keempat daripada 5 beradik ini yang serba kekurangan menjadi motivasi buat dirinya. Apatah lagi, ibunya mengidap kanser rahim dan perut tahap 4 sejak setahun lalu. Pelajar SMK Bukit Rambai Melaka itu mengakui kejayaan tidak datang dengan mudah. Saya kena tolong ibu saya lah masa depan nanti. Jadi, kalau bukan saya tak tahu lagi siapa boleh tolong keluarga saya sendiri kalau bukan saya. Bagi Siti Kajura Badrus, 49 tahun, anaknya tidak pernah mengeluh biarpun perlu membantunya selalu. Doa si ibu ini hanya mahu anaknya memilih haluan yang terbaik kerana dia percaya pelajaran dapat mengubah kehidupan keluarga. Walaupun kadar saya sekarang 50-50, tapi saya bangun, semangat saya hanya untuk anak-anak saya je. Biarlah kalau Allah cabut nama saya, biarlah anak saya dah habis belajar. Itu je permintaan saya. Syukur sangat. Seorang lagi pelajar cemerlang SMK Bukit Rambai, Nur Syafika Sani, memperolehi keputusan 8A. Kejayaan ini katanya adalah hadiah buat keluarga angkat yang memeliharanya sejak kecil selepas kematian kedua-dua ibu bapanya. Dia tak pernah biarkan saya macam seorang kat belakang. Dia selalu support saya. My family memang selalu bantu saya semuanya.
Bermula hari ini, orang ramai boleh menikmati semua perkhidmatan pengangkutan awam kendalian Rapid KL secara percuma selama sebulan sempena pembukaan MRT laluan Putrajaya Fasa 1. Selain MRT, perkhidmatan lain seperti transit aliran ringan LRT, bas Rapid Transit, BRT serta bas Rapid KL dan KTM komuter Lembah Kelang yang dikendalikan KTMB juga akan dinikmati secara percuma. Laluan ini juga dijangka mencetus dan merancangkan semula pembangunan di kawasan-kawasan lama, kawasan-kawasan yang lama atau yang belum dibangunkan sebelum ini. Tengku Abdul Aziz. Beliau berkata selain mengurangkan kos hidup rakyat, pemberian tambang percuma itu juga bertujuan mengurangkan kesesakan jalan awam. MRT laluan Putrajaya Fasa 1 sepanjang 17.5 km meliputi 12 stesen termasuk 3 stesen yang pada asalnya sebahagian daripada MRT laluan Kajang. Turut disediakan bas perantara dan bas Go KL di stesen. Sebuah syarikat di Belanda menggunakan drone akuatik bagi mengatasi masalah pembuangan sampah di tasik. Pengeluarnya mendakwa kaedah itu lebih berkesan berbanding dengan menggunakan sampan. Drone akuatik ini berbentuk seperti kotak dan berukuran 5 kaki 2 inci panjang. Ia dikenali sebagai waste shark sesuai dengan sifatnya seperti ikan jerung yang sedang memakan mangsa. So we wanted it to be as easy to deploy as possible, as easy to capture the trash and bring it back to land, make it safer so that the operator stood on the shore rather than was in the water, make it battery operated so it was zero emissions, not diesel or fossil fuel powered, and it was easy to store away. A lot of the time our customers have bigger boats that need a captain and lots of maintenance and a lot of mechanical movement to make them work. We wanted something very sleek, very simple, gets the trash out and starts recycling faster than what has been done right now. Menurut Hardiman, banyak penjimatan boleh dilakukan dengan menggunakan waste shark. Ia termasuk kos penyelenggaraan dan peralatan mekanikal bagi memastikannya berfungsi. Waste shark boleh menampung sehingga 160 liter sampah, alga serta tumbuhan terapung. Ia boleh berfungsi selama 8 jam dengan sekali charge. Setakat ini hanya beberapa buah negara menggunakannya seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Nigeria dan Singapura. Harga seunit masih agak mahal iaitu pada €23,500 atau lebih RM108,000. Hasil kecekapan pihak polis, pelbagai artifak kuno dapat diperolehi semula dan kini dipamerkan di sebuah muzium khas di Itali. Artifak itu dikesan oleh satu unit pakar dan dijumpai di beberapa lokasi di Amerika Syarikat. Kebanyakan artifak ini berasal dari abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Selepas dipamerkan, beberapa daripada artifak ini akan diserahkan kembali kepada pemilik asalnya. Penganjur berharap pameran ini akan memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat kembali artifak Itali yang telah lama dicuri atau diekspor secara tidak sah ke luar negara. Kira-kira 100 barangan dipamerkan, kesemuanya berasal dari zaman pra-Roman. Pameran membabitkan artifak pilihan daripada kira-kira 260 artifak yang dicuri sejak 50 tahun lalu dari beberapa kawasan di tengah dan selatan Itali. Sebahagian daripadanya dipercayai dihasilkan dari abad ke-8 dan ke-4 sebelum Masehi. Artifak dijumpai di muzium, rumah lelong dan koleksi peribadi. Ia dipulangkan semula ke Itali pada 15 Disember tahun lalu. Semua artifak akan diserah kepada pemilik sebenarnya sebaik pameran tamat pada Oktober depan. Selepas itu, artifak lain yang dijumpai semula pula akan dipamerkan. Okey, hari ini cikgu akan ajar bagaimana membina ayat dengan kata kerja. Contohnya, pandu. Sekiranya kita letak imbuhan jadi memandu. Frasa, memandu kereta ataupun pandu kereta. Untuk membina ayat menjadi ayat tunggal, saya sedang memandu kereta. Mudah kan?
Sukan, jago badminton negara Lee Zijia mengakui semangatnya semakin bagus di terbuka Indonesia. Zijia pemain nombor 5 dunia dan pilihan ke-6 untuk kejohanan itu mara ke peringkat suku akhir apabila menundukkan pemain India Samir Verma dengan keputusan straight set. Ini untuk Zijia mendahului 18-8 seterusnya menang set pertama. Set kedua masih Zijia yang mendominasi permainan. Kesilapan Verma melakukan pukulan balas ke jaringan menyebabkan permainan segera berakhir. Zijia menang 21-10, 21-13. Menurut Zijia, beliau meletakkan sasaran untuk menjuarai kejohanan ini. Turut mara bergu campuran Ho Pang-ron, To Yi-wei berdepan rakan senegara Go Sun-wat, Shivan Jimelai. Gandengan Pang-ron Yi-wei nyata lebih menyerla apabila menang 21-19, 21-19. Bergu wanita negara Vivian Ho, Lim Chiu-sen pula terkandas di pusingan kedua setelah kalah kepada pasangan China Du Yu, Lim Wen-mei 10-21, 21-13, 9-21. Arab Saudi menempa tiket ke perlawanan akhir Piala Asia bawah 23 tahun buat kali ketiga. Aksi separuh akhir menentang Australia, Arab Saudi ceria merakam kemenangan bergaya 2-0. Bagaimanapun perlawanan dicemari dengan layanan kad merah selepas kekasaran yang dilakukan pemain Australia, J-Rich Banghulo. Berdepan Arab Saudi, Australia mengintai peluang untuk mara ke pentas final buat kali pertama pada edisi kali ini. Bagaimanapun, segalanya serba tidak menjadi apabila Arab Saudi terlebih dahulu memecah kebuntuan pada minit ke-20 gol menerusi percubaan Hussein Al-Issa. Australia tambah tertekan apabila kehilangan J-Rich Banghulo selepas dilayangkan kad merah pada minit ke-39. Peluang ini dimanfaat Arab Saudi untuk menggandakan jaringan pada minit ke-72, kali ini hasil sentuhan Aiman Yahya. Australia berpeluang untuk mencipta jaringan di penghujung perlawanan, namun sepakan penalti Remy Najrin berjaya disekat penjaga gol Arab Saudi. Tidak lama selepas itu, Arab Saudi pula dihadiahkan sepakan penalti. Kali ini percubaan Abdullah Radif juga berjaya diselamatkan. Cuma kelebihan 2 gol yang dimiliki Arab Saudi sudah memadai untuk membawa pasukan ke pentas final buat kali ketiga. Menanti Arab Saudi di pentas akhir, pasukan tuan rumah Uzbekistan yang menyingkirkan juara edisi 2016 Jepun menerusi kemenangan 2-0. Bagaimanapun, gol pembukaan hanya hadir pada babak kedua hasil jaringan Jasurbek Jaloliddinov pada minit ke-60. Jepun bagaimanapun tidak mudah menyerah, kembali giat untuk mencari gol penyamaan, namun segalanya serba tidak menjadi. Sebaliknya, Uzbekistan berjaya menggandakan jaringan menerusi Hussein Anurshev ketika permainan hanya berbaki seminit. Kemenangan 2-0 yang diraih menyaksikan Uzbekistan ceria melangkah ke perlawanan akhir di bumi sendiri selain turut berpeluang mengulangi pencapaian menjulung trofi kejuaraan seperti yang dilakukan pada edisi 2018. Suasana di sekolah-sekolah seluruh negara ketika keputusan peperiksaan SPM 2021 diumumkan mengakhiri buletin didik. Bagi pihak kru penerbitan buletin didik, tahniah kepada semua pelajar atas pencapaian anda. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.